Salam sejahtera dan salam perpaduan saya ucapkan. Bertemu kita dalam program debat dengan tema kewajaran kesusastraan Melayu. Hari ini kita akan bersama dengan 6 ahli debat kita untuk membahas dan memberi pandangan mengenai tema atau topik yang akhir-akhir ini mendapat sambutan atau perhatian daripada pelbagai pihak. Justru sebelum saya membawa Anda untuk berkenalan dengan 6 ahli kita, saya suka untuk mengingatkan kepada saudara dan saudari untuk tetap setia bersama kami sehingga akhir program debat bagi mendengarkan pandangan dan ulasan daripada ahli-ahli debat kita yang sangat hebat pada hari ini. Tanpa membuang masa, mari saya bawa Anda semua untuk berkenalan dengan ahli panel atau ahli debat kita pada hari ini. Ahli debat yang pertama mewakili kumpulan bagi kerajaan, yaitu Perdana Menteri sendiri yang diberi nama Mesizabil Martin. Timbalan Perdana Menteri pula manis, dikenali dengan nama Elmi Serintia Meli Juanita Jopihing, dan Menteri Pendidikan yaitu Saudari Nur Kistina binti Muhammad Abdullah. Bagi kumpulan pembangkang pula, Ketua bagi kumpulan pembangkang yaitu Roshazlin binti Syakri, timbalan Ketua Pembangkang manis dikenali dengan nama Nur Izzati binti Romli, dan ahli yang terakhir bagi kumpulan pembangkang yaitu Menteri Ketiga Pembangkang dengan nama Nur Syahira Hafni binti Madrifin. Justru kita telah berkenalan dengan 6 ahli debat yang akan beraksi pada hari ini. Tanpa membuang masa, mari kita lihat penjelasan serta pandangan daripada ahli-ahli debat kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua, barisan pihak kerajaan dan juga barisan pihak pembangkang. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa saya ucapkan. Baiklah, pada hari ini kami akan menegaskan kepada satu hujah berkaitan dengan kewajaran kesusastraan Melayu, di mana kami bersetuju bahawa kesusastraan Melayu ini masih lagi wajar untuk ditekankan di sekolah. Jadi saya dan juga barisan pihak kerajaan akan memberikan hujah kami berkenaan dengan kewajaran kesusastraan Melayu di sekolah. Baiklah, saya bersetuju berkenaan dengan kewajaran kesusastraan Melayu di sekolah kerana melalui pendidikan ini sebenarnya mampu mencabar dan membina kreativiti para pelajar. Baiklah, kenapa saya berkata begitu? Kerana melalui pendidikan sastra ini sebenarnya mampu melahirkan pelajar yang mampu berfikir secara kritis dan juga kreatif, di mana mereka akan dilatih untuk berhujah, mentafsir makna-makna tersirat dan juga tersurat yang ada dalam karya sastra, misalnya Sloka Pak Pandir dan sebagainya. Selain itu, ini juga mampu memberikan peluang dan ruang kepada para pelajar agar lebih dapat menghayati maksud-maksud karya sastra dan seni karya sastra. Sekaligus, melalui pendidikan kesusastraan Melayu ini juga mampu membolehkan pelajar untuk mengaitkan peristiwa atau pengalaman manusia dahulu dengan sekarang berdasarkan daripada penulisan-penulisan seni karya sastra. Baiklah, kenapa saya mengatakan begitu? Kerana adanya perbezaan kehidupan dahulu dan juga kehidupan sekarang. Jadi inilah merupakan peluang dan ruang kepada para pelajar agar dapat mentafsirkannya dengan kehidupan sekarang, sekaligus dapat memberikan perbezaan yang amat ketara dari segi penilaian moral dan juga cara kehidupan masa kini dan juga dahulu. Itu sahaja daripada saya akan serahkan semula kepada Yang Dipertua. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
saya ucapkan kepada pihak kerajaan dan juga pihak pembangkang serta ahli dewan yang hadir pada debat pada hari ini. Saya adalah selaku ketua pembangkang di mana saya tidak bersetuju dengan hujahan ataupun usul yang dibawa oleh Perdana Menteri dari pihak kerajaan yang menyatakan sastera Melayu masih wajar untuk zaman kini di kalangan masyarakat dan pelajar-pelajar sekolah. Saya tidak bersetuju kerana saya dapat katakan bahawa masyarakat kini tidak peduli mengenai sastera Melayu lagi kerana mereka menganggap sastera Melayu tidak mempunyai nilai daripada karya sastera yang dihasilkan seperti sajak, cerpen, novel dan sebagainya lagi. Dapat saya buktikan juga pada hari ini iaitu menurut akhbar yang mengatakan bahawa ekonomi, bahasa ataupun budaya sendiri pun tidak mengambil pandangan daripada sastrawan untuk melakukan sesuatu perkara. Di sini kita dapat lihat bahawa sastera Melayu tidak memberi apa-apa faedah ataupun kepentingan kepada mana-mana individu. Namun begitu, boleh saya katakan melalui jika wujud isu sensitif sekalipun, pandangan sastrawan tidak dikira, tidak diambil kerana dianggap sastrawan ini tidak membantu apa-apa dan tidak memberi manfaat. Contohnya seperti isu sensitif seperti dui bahasa yang berlaku di sekolah. Walaupun isu itu besar, namun pandangan sastrawan tidak dikira ataupun tidak diambil kerana tidak memberi apa-apa nilai kepada mereka. Sebab itulah saya selaku ketua pembangkang, saya tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri pada hari ini yang dipertua kerana sastera kini tidak penting dan tidak bernilai sama sekali kepada masyarakat kita pada zaman kini iaitu dipanggil zaman moden yang canggih dengan pelbagai teknologi. Okey. Bukti yang kedua yang saya dapat kemukakan pada hari ini dalam dewan kita iaitu menurut Lutfi Ishak yang merupakan tokoh di mana dinyatakan dalam akhbar bahawa Lutfi Ishak ini pada tahun 2017 mengatakan bahawa sastera adalah sesuatu nilai yang tidak maju iaitu tak maju. Sebagai contoh lagi, beliau mengatakan di sekolah, pelajar-pelajar yang cemerlang diarahkan oleh guru-guru dan sistem pendidikan negara sendiri agar mengambil aliran sains bukan mengambil aliran sastera. Jadi, saya selaku ketua pembangkang dapat katakan bahawa sastera Melayu kini tidak wajar untuk dipelajari atau difahami atau dihayati oleh masyarakat maupun pelajar sekolah. Bukti yang ketiga, selaku ketua pembangkang, saya dapat nyatakan kepada Perdana Menteri iaitu pihak kerajaan supaya mereka membuka mata bahawa sastera Melayu sekarang tidak wajar dan tidak patut diangkat martabatnya kerana kita dapat lihat iaitu dalam masalah pemimpin terbesar dalam Dewan Bahasa Pustaka di mana pemimpin Dewan Bahasa Pustaka dilantik adalah bukan golongan sastrawan di mana mereka pemimpin yang menjadi pemimpin kepada Dewan Bahasa Pustaka ini tidak mempunyai pemahaman sastera di mana dapat kita katakan pemimpin Dewan Bahasa Pustaka ini pemimpin yang tidak berkualiti dan tidak boleh mentadbir ataupun mengurus dengan baik Dewan Bahasa Pustaka itu kerana yang utama sekali mereka tiada pemahaman sastera. Itulah wujudnya masalah kepimpinan yang sangat besar di Dewan Bahasa Pustaka. Dulunya masyarakat sangat menghormati Dewan Bahasa Pustaka. Kini mereka menganggap Dewan Bahasa Pustaka itu suatu badan yang tidak penting kerana mereka tahu
bahawa pemimpin yang mentadbir menguruskan Dewan Bahasa Pustaka itu sendiri adalah pemimpin yang bukan mempunyai nilai sastera ataupun kualiti pemahaman sastera. Okey. Okey, bukti yang ketiga supaya Perdana Menteri jelas dan Yang di-Pertua serta Ahli Dewan semua jelas dengan kenyataan mengapa kami pihak pembangkang tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri dari pihak kerajaan mengenai sastera Melayu itu wajar. Okey, saya tidak bersetuju kerana bukti yang ketiga ini adalah aktiviti sastera Melayu contohnya di negeri Sabah, negeri Sabah tidak dipedulikan. Walaupun pelbagai usaha dilakukan, namun ia tidak dapat membantu golongan muda terutamanya untuk bergiat dalam dunia sastera. Aktiviti sastera kurang mendapat perhatian mereka, di mana golongan remaja sendiri tidak meminati bidang sastera ini. Golongan muda terutamanya remaja sendiri iaitu mereka menganggap sastera ini satu benda yang membosankan. Jadi mereka memikirkan sastera ini tiada nilai dan tiada manfaat untuk mereka. Jadi mereka meminggirkan sastera Melayu dalam kehidupan mereka walaupun berubah zaman. Oleh itu juga saya tegaskan di sini bahawa golongan muda terutama sekali patut memainkan peranan untuk menaikkan martabat sastera Melayu, tetapi mereka sendiri tidak meminati. Jadi saya dapat katakan bahawa Yang di-Pertua dan pihak kerajaan sekalian bahawa masyarakat Melayu terutama golongan muda tidak dapat membantu dalam mengangkat darjat atau martabat sastera Melayu kerana mereka lebih mementingkan zaman moden yang penuh dengan teknologi baharu, di mana ini telah merosokkan perkembangan kesusasteraan Melayu di negara kita. Seterusnya saya dapat katakan lagi bahawa masyarakat iaitu golongan muda kini lebih kepada meminati hiburan dan sumber teknologi dan multimedia pada zaman kini kerana mereka menganggap benda itu amat penting dan banyak memberi faedah kepada mereka iaitu dari segi keseronokan dan sebagainya lagi. Pendek kata saya dapat katakan sastera Melayu tiada pewaris lagi. Jadi mengapa kita mahukan mengangkat darjat sastera? Okey, akhir sekali saya ingin bertanyakan kepada Perdana Menteri kita iaitu dari pihak kerajaan, jika benar mereka mengatakan sastera Melayu ini wajar untuk golongan remaja, pelajar iaitu dan juga masyarakat sendiri di negara kita, saya ingin kemukakan soalan. Adakah zaman kini peluang pekerjaan masih dibuka untuk graduan aliran sastera? Okey, saya mohon Perdana Menteri menjawab soalan ini. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan kembali perbincangan pada hari ini, yaitu mengapa saya berkata bahwa kesusasteraan Melayu itu masih wajar sehingga kini. Hal ini karena sastra mampu menjadi imej negara. Dalam perlembagaan persekutuan, ditetapkan bahwa bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa rasmi kerajaan. Dan sebagaimana yang kita tahu juga, bahasa pengantar yang digunakan bagi subjek kesusasteraan khususnya di sekolah adalah bahasa Melayu. Jika hal ini berterusan, maka bahasa Melayu itu akan dapat dimantapkan di kalangan pelajar serta penggunaannya juga akan berterusan di kalangan pelajar. Hal ini akan melahirkan lebih banyak individu di luar sana yang akan mencintai bahasa Melayu, seterusnya akan menghasilkan pelbagai karya sastra, sama ada dalam bentuk penulisan novel, cerpen, atau apapun itu,
yang mana ini akan dapat dipromosikan kepada negara luar dan memaparkan image negara Malaysia sebagai negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dan hal ini sekaligus akan mengharumkan nama negara di persada antara bangsa dengan penobatan karya-karya tempatan yang berasal daripada Malaysia sebagai sumber ilmu ataupun untuk dijadikan sebagai rujukan oleh penulis-penulis di luar sana. Sekian daripada saya, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Tuan Speaker Dewan. Yang saya hormati Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pendidikan dan juga rakan perbankan sekalian. Saya membantah hujahan saudari berkaitan sastra sebagai imej negara. Bagi saya, tidak layak untuk menjadikan sastra sebagai imej negara kerana sastra semakin dipinggirkan dan semakin dilupakan oleh masyarakat. Terdapat dua punca mengapa saya mengatakan sastra tidak layak untuk menjadikan imej negara. Yang pertama iaitu mentaliti negatif terhadap sastra sendiri. Amalan pendidikan sastra yang tidak menggambarkan amalan sastra yang sebenar dan juga sistem pendidikan yang terpisah, yakni memisahkan aliran pendidikan pada peringkat menengah sehingga ke universiti demi memenuhi keperluan negara semasa. Amalan pendidikan sastra yang tidak mencerminkan amalan sastra sebenar bermaksud sastra diajarkan dalam sistem pendidikan yang dikecilkan kepada karangan imajinatif dan juga fiksyen. Manakala yang dimasukkan sistem pendidikan terpisah pula ialah kebijaksanaan semasa kerajaan yang membahagikan aliran di sekolah menengah kepada aliran sains dan juga sastra, serta beberapa tahun kebelakangan ini aliran teknikal dan juga vocational di kolej tertentu. Sistem ini dengan sendirinya memberikan imej negatif kepada pelajar sastra sebagai pelajar contoh. Strategi ini melorongkan hampir semua pelajar cemerlang ke aliran sains dan juga sedikit ke aliran sastra tanpa mata pelajaran sastra. Yang kurang cemerlang dalam peperiksaan akan memilih kolej teknik dan vocational, manakala yang selebihnya akan memasuki aliran sastra jika memang aliran sastra itu ada di sekolah mereka. Seterusnya, mereka yang cemerlang tadi akan meneruskan pelajaran ke peringkat lebih tinggi di universiti dengan membawa mentaliti salah terhadap sastra. Sikap memandang rendah terhadap pelajar sastra yang sudah disemai pada peringkat sekolah menengah akan dikukuhkan kerana amalan sastra di universiti juga tidaklah banyak berbeza. Jadi universiti menjadi tempat golongan ini mengukuhkan mentaliti negatif terhadap sastra. Hal ini saya buktikan bahawa sastra tidak layak untuk dijadikan sebagai imej negara. Selain itu juga, dalam zaman ledakan maklumat ini, pelajar lebih terdedah kepada lambakan informasi dan hiburan serta terlalu leka dalam pelbagai permainan cyber dan juga komputer. Mereka sibuk mengikut arus hiburan trend semasa, terutama bidang muzik dan juga filem. Selain membaca buku teks dan juga buku rujukan, sudah jarang berjinak-jinak dengan buku karya sastra seperti antologi, cerpen, sajak, novel dan sebagainya. Jangan harapkan mereka hendak menyelami buku bahasa klasik lagi. Sebagai kenyataannya, pelajar lebih suka membaca bahan picisan, terutama majalah yang mengisahkan gosip tentang artis, komik yang penuh dengan unsur lucah dan ganas atau bersensasi murah. Amalan membaca pelajar sekarang cenderung kepada budaya makanan segera, iaitu mudah difahami dan tidak perlu memeras otak untuk berfikir. Sehubungan dengan itu, buku bahasa klasik tidak diminati oleh pelajar yang sibuk mencapai akademik yang cemerlang. Iaitu salah satu faktor yang menyebabkan pelajar tidak meminati buku klasik ialah mereka sukar memahami atau menghayati isi kandungan cerita klasik tersebut. Hal ini terjadi demikian kerana generasi muda sekarang tidak dapat menguasai
bahasa klasik yang penuh dengan diksi bahasa klasik, bahasa Arab, bahasa Sanskrit dan juga bahasa istana. Cerita istana klasik yang syarat dengan kata bahasa klasik seperti Arakian, Hatta, Kelakian dan sebagainya tentu mengelirukan pelajar yang hanya menguasai bahasa baku. Tambahan pula gaya bahasa dalam buku prosa tradisional jauh berbeza dengan cerpen atau novel dewasa ini. Ternyata kebanyakan prosa klasik merupakan sastra lisan yang diwarisi secara turun-menurun. Lantarannya, karya tersebut tidak berpaksikan tata bahasa moden. Kebanyakan ayat disusun dengan ayat songsan atau inversi menyebabkan pelajar tidak dapat memahami konteks ayat itu gara-gara sukar memahami kandungan cerita klasik itu. Kebanyakan pelajar akan meremehkan buku bahasa klasik yang dianggap tidak praktikal dalam zaman modernisasi ini. Tambah itu juga tidak dapat dinafikan bahawa latar masyarakat dipaparkan dalam cerita klasik jauh berbeza dengan latar masyarakat pelajar sekarang, bagai langit dan juga bumi. Kebanyakan prosa tradisional memperlihatkan latar masyarakat kerabat diraja seperti raja muda, masyarakat pahlawan yang berkuasa gaib seperti Awan Sulung Muda, masyarakat feudal yang taat seperti Hantu Wasa serta masyarakat jahil seperti Pak Kanduk. Latar masyarakat tersebut tidak sebati dengan kehidupan remaja kita yang sedang menempuh modernisasi dan globalisasi yang syarat dengan persaingan dan juga cabaran. Justru sesetengah pelajar sukar memahami dan menerima prosa klasik yang memperlihatkan latar masyarakat yang berlain dan juga realiti kehidupan mereka yang sebenar. Bagaimanapun, pelajar kita lebih menerima karya fiksyen yang berlatarkan masyarakat sains dan juga teknologi yang canggih. Selain itu, karya sastra kurang diterbitkan dalam media cetak kerana terdapat juga konflik antara penulis dan juga editor. Hal ini berlaku disebabkan oleh editor tidak memberitahu kepada penulis bahawa karya mereka disiarkan ataupun tidak. Di samping itu juga, ada penulis yang menghantar karya secara sembrono, iaitu menghantar berbelas-belas sajak siap dijilid bagaikan manuskrip novel. Apabila diteliti, ada di antara karya itu sudah diterbitkan dalam beberapa media cetak 5 atau 10 tahun yang lalu, kata Indun 2008. Hal ini menunjukkan jelas bahawa sastra tidak layak untuk dijadikan sebagai imej negara kerana sikap masyarakat di negara ini sendiri yang acuh tidak acuh kepada sastra dan juga tidak menghiraukan karya-karya sastra. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya hari ini, saya ingin bertanyakan soalan kepada pihak kerajaan, iaitu adakah pengajaran guru yang masih menggunakan bahan bantu mengajar yang sama dapat menarik minat pelajar untuk meminati subjek kesusasteraan Melayu? Itu saja ucapan dan juga soalan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat pihak kerajaan dan seterusnya pihak pembangkang, ahli-ahli Dewan yang dihormati. Saya sebagai perwakilan daripada kerajaan merangkap Menteri Pendidikan akan membahaskan tentang usul kewajaran kesusasteraan Melayu. Berbalik kepada usul yang dikemukakan sebentar tadi, kita akan melihat bagaimana pendidikan sastera Melayu dapat memperkukuh pembinaan karakter pelajar sejajar dengan matlamat negara untuk meningkatkan kualiti bangsa. Peningkatan karakter adalah suatu matlamat yang menjadi arus utama bagi pembangunan manusia semahunya. Karakter sesuatu bangsa ditentukan oleh karakter individu yang berhimpun dalam suatu komuniti. Menurut Zubaidi, menyatakan bahawa karakter individu ditentukan oleh tindakan berdasarkan nilai yang diamalkan dan sekaligus menjadi panduan dalam kehidupan masyarakat. Seperti mana yang terdapat dalam karya sastera, penerapan nilai-nilai murni melalui cerpen khususnya dapat dijadikan pengajaran untuk diamalkan dalam kehidupan seharian. Melalui kesantunan yang cuba diketengahkan oleh pengarang melalui cerpen yang mana dilihat mampu memberi banyak kesan positif dan baik sebagaimana bagi seorang pelajar
Suasana yang harmoni dan perhubungan yang penuh keakraban yang kaya dengan sifat hormat menghormati antara rakan pelajar, guru, kaki tangan sekolah dan juga ahli keluarga akan menyumbang kepada persekitaran yang sihat untuk pembelajaran. Teks sastera yang mengandungi nilai dan pengajaran yang tinggi mampu menarik minat mereka untuk membaca bahan bacaan sastera yang terkandung dalam Komsas. Selain itu, melalui pembelajaran sastera di sekolah maupun di institusi pengajian tinggi, pelajar didedahkan dengan karya-karya yang bersifat kreatif seperti sajak, cerpen, novel dan skrip drama. Secara tidak langsung, ianya akan menarik minat pelajar iaitu melahirkan kreativiti mereka dalam bentuk luahan jiwa yang kreatif. Pelbagaian genre yang terkandung dalam teks antologi dapat menimbulkan minat dan kecintaan murid terhadap karya-karya sastera yang kaya dengan budaya masyarakat Melayu yang diwarisi sejak turun-temurun serta yang tinggi nilai harganya. Nilai-nilai murni yang banyak ditekankan dalam karya sastera ini telah berupaya memberikan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat tinggi yang mana pada keseluruhannya memupuk amalan bersopan santun dan etika dalam diri seseorang pelajar. Kesantunan bahasa yang mana diolah oleh pengarang dengan menggunakan susunan kata yang penuh tertib, bahasa yang lemah lembut serta indah dibaca mampu memberi kekuatan dan mempengaruhi para pelajar dalam berkomunikasi juga berinteraksi dengan komuniti masyarakat. Susasteraan Melayu secara tidak langsung dapat menggalakkan pelajar membaca iaitu permulaan dengan membaca karya-karya wajib subjek sastera terutamanya novel dan cerpen. Proses pembelajaran dan pengajaran yang memupuk nilai-nilai murni bagi melahirkan generasi pelapis mempunyai ciri-ciri modal insan yang sangat penting sesuai dengan perkembangan zaman yang sebercanggih ini. Sekian itu sahaja hujah daripada saya. Saya teruskan dengan pihak pembangkang untuk membidas hujah yang telah diberikan sebentar tadi. Terima kasih kepada Tuan Speaker Dewan. Di sini saya pihak pembangkang ingin menegaskan bahawa pelajar merupakan generasi pelapis yang penting kerana merekalah yang akan mewarisi negara. Tambahan lagi, sastera merupakan subjek yang dapat membentuk kepribadian pelajar iaitu dalam memperkukuhkan pembinaan karakter pelajar. Namun, saya tidak menyokong perkara tersebut kerana subjek sastera tidak lagi aktif ditawarkan di sekolah-sekolah, lalu ia membawa cabaran kepada sastera untuk bertapak di negara kita. Mungkin melalui nilai-nilai dan pengajaran daripada sastera mampu meningkatkan kesedaran kepada pelajar, akan tetapi subjek ini kurang menarik perhatian terhadap pelajar. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka perlu sedar bahawa dunia hari ini sangat mementingkan sains dan teknologi, termasuklah kesusasteraan Melayu bagi menghadapi persaingan global yang begitu tinggi. Selain itu, kebanyakan pelajar pada masa kini kurang berminat dengan bahan bacaan yang terlalu panjang atau penulisan klasik. Sekarang kita boleh lihat bahawa banyak sekolah sudah menutup dan tidak mengambil lagi mata pelajaran kesusasteraan Melayu kerana tiadanya sambutan daripada pelajar di sekolah tersebut. Justeru itu, pihak universiti juga menghadkan pengambilan mahasiswa dalam jurusan kesusasteraan Melayu. Hal ini kerana pihak universiti tidak mahu menanggung risiko ke atas lambakan graduan yang tidak mendapat tempat dalam dunia pekerjaan dan tidak mahu menanggung risiko yang telah mereka cuburi semasa menuntut di universiti tersebut. Jadi, penurunan penawaran subjek atau kursus di sekolah dan di universiti adalah disebabkan oleh kurangnya minat pelajar terhadap sastera itu sendiri dan juga pandangan masyarakat terhadap kesusasteraan Melayu itu kerana sastera tidak mempunyai nilai yang sangat penting pada masa kini. Oleh itu, boleh dikatakan juga puncanya pelajar tidak minat kepada sastera disebabkan oleh mereka tidak minat untuk membaca buku yang lama, yang tebal, sudah lusuh dan itu akan menyukarkan mereka sendiri dan mereka tidak akan mudah untuk membaca semua itu kerana mereka akan merasa mudah bosan.
disebabkan buku yang berwarna putih dan lama itu. Memang tidak dinafikan terdapat beberapa buah teks yang diajar pada peringkat menengah sukar untuk difahami dan tidak sesuai untuk khalayak remaja. Karya-karya yang sebegini menyebabkan guru-guru pening dan tidak dapat membantu menarik minat remaja. Karya-karya yang sebegini menyebabkan guru-guru dan remaja tidak meminati sastra, malah akan membuatkan mereka cuak terhadap sastra. Kesannya, pelajar lebih suka membaca buku ulasan kerana mereka merasakan seperti dipaksa mempelajari sastra. Seterusnya, penggunaan bahasa klasik yang penuh dengan diksi bahasa Arab akan membuatkan mereka sukar untuk faham. Jadi, ia akan menjadikan mereka malas untuk membaca dan meminati sastra. Sistem pendidikan yang meminggirkan subjek sastra secara tidak langsung telah mewujudkan pengasingan antara aliran sains, sastra dan teknikal. Pelajar yang cemerlang diletakkan dalam aliran sains atau teknikal, manakala yang lemah dikelompokkan dalam aliran sastra. Dari segi persepsi khalayak atau pelajar dan di pihak penggubal dasar pendidikan negara, subjek sastra hanyalah untuk pelajar yang lemah atau dalam bahasa mudah untuk pelajar yang tidak boleh ke mana-mana. Tiada pilihan, maka di situlah ditempatkan sehingga usia dan masa menjemput mereka. Sekian itu sahaja daripada saya. Baiklah, menjawab daripada soalan yang diberikan oleh pihak pembangkang, saya sememangnya mengatakan bahawa pada masa kini bidang sastra turut memberikan peluang kerjaya yang amat luas kepada mana-mana pelajar yang menceburkan diri mereka di dalam bidang kesusastraan Melayu. Hal ini dikatakan demikian kerana bidang sastra juga boleh dikaitkan dengan kategori sains sosial ataupun sains kemanusiaan. Jadi secara tidak langsung, bidang sastra boleh menceburkan diri mereka di dalam banyak kerjaya dan juga jenis kerjaya. Apa pula contohnya? Contohnya adalah mereka boleh menceburkan diri di dalam bidang kewartawanan. Selain itu, mereka juga boleh menjadi guru sastra, penulis skrip, penterjemah jurubahasa, dan juga sebagainya. Jadi, kita tidak boleh memandang serong terhadap kelebihan-kelebihan yang ada pada karya sastra, di mana karya sastra ini juga sebenarnya mampu memberikan peluang yang amat luas kepada para pelajar yang menceburkan bidang dalam bidang kesusastraan Melayu ini. Jadi, kita tidak boleh membezakan perkara bidang sains dan juga bidang sastra sama ada dari segi keluasan kerja yang mereka akan ceburi di masa akan datang, kerana kedua-dua bidang ini sememangnya dapat memberikan peluang yang sama rata kepada para pelajar juga. Jadi, saya harap dapat menjawab soalan daripada pihak pembangkang. Saya serahkan semula kepada yang dipertua. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab soalan yang ditujukan oleh saudari pembangkang kepada saya sebentar tadi mengenai adakah pengajaran guru yang masih menggunakan bahan mengajar yang sama dapat menarik pelajar untuk meminati subjek kesusastraan Melayu. Okey, pada pendapat saya boleh mengatakan bahawa ya, penggunaan bahan mengajar yang sama masih dapat menarik perhatian pelajar atau masih dapat menarik pelajar untuk meminati subjek kesusastraan Melayu. Kerana sedari daripada dulu, iaitu sejak permulaan subjek kesusastraan ini diperkenalkan, guru tidak memerlukan bahan bantu mengajar yang pelbagai ataupun dalam bentuk yang berbeza-beza, sama ada dalam video, cetakan, akhbar atau apapun itu. Guru tidak memerlukan semua itu, namun masih terdapat pelajar yang meminati ataupun mahu mendalami kesusastraan Melayu. Namun begitu, tidaklah saya mengatakan bahawa subjek ini tidak memerlukan bahan mengajar yang lebih
banyak atau lebih pelbagai berbanding dengan subjek lain, kerana untuk menarik minat pelajar ataupun untuk menarik pelajar bagi mendalami subjek kesusastraan ini, maka pelbagai inisiatif perlu diambil oleh guru dengan mendedahkan banyak bahan mengajar seperti penggunaan platform YouTube, Facebook, atau apapun itu untuk mendedahkan kepada pelajar apakah sastra itu sebenarnya. Karena semakin pelbagai bahan mengajar yang kita gunakan, maka pelajar akan lebih tertarik untuk mendalami satu-satu subjek itu. Justru itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Saya ingin memberi rumusan daripada pihak kami, iaitu pihak pembangkang. Kami semestinya tidak bersetuju bahawa subjek sastra ingin diteruskan di sekolah maupun di universiti. Hal ini kerana kami akan menyangkakan bahawa semakin moden dan semakin canggih abad dunia, sastra akan juga luntur di mata masyarakat. Hal ini kerana kebanyakan daripada remaja tidak meminati sastra dan mereka juga tidak mahu untuk belajar sastra kerana bagi mereka sastra sangat membosankan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Tuan Yang Berhormat, sebentar tadi kita telah mendengar hujah daripada Perdana Menteri mengenai kesusastraan Melayu masih relevan di sekolah, iaitu dapat membantu pelajar memantapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemahiran berbahasa diperluaskan dengan interaksi pelajar dengan keindahan bahasa yang terpancar dalam karya sastera. Pendedahan kepada kesusastraan Melayu dapat memupuk perasaan cinta akan bahasa kebangsaan Malaysia. Sastera mampu untuk bersaing dan dikenali oleh negara luar melalui penerbit-penerbit yang telah mempromosikan karya sastera dengan hebat sama ada di dalam negeri maupun di luar negara. Promosi yang berkesan bukan sahaja berhasil menjual karya-karya sastera, malah mendatangkan pulangan kewangan yang bertambah melalui pembelian hak cipta dan produk sampingan industri kreatif. Hal ini secara tidak langsung mengharumkan nama negara di persada antarabangsa dengan penobatan karya tempatan sebagai sumber ilmu. Di samping itu, materi yang kedua membahaskan mengenai pendidikan sastera Melayu mampu untuk mencabar minda dan membina kreativiti pelajar. Kenapa ianya mampu mencabar minda dan kreativiti pelajar? Di sini kita boleh kaitkan sastera ialah sesuatu yang kreatif lagi kritis. Pembinaan dan penciptaannya penuh dengan estetik lagi indah di samping syarat dengan unsur-unsur moral kerana sastera itu tidak dihasilkan secara sia-sia. Pelajar sendiri dapat memperoleh manfaat apabila mengkaji sesuatu bahan sastera yang memaparkan pelbagai pemikiran, persoalan dan kritikan yang memerlukan pembaca untuk merumus atau membuat tafsiran sendiri berkaitan dengan isu, topik atau tajuk yang diketengahkan dalam sesebuah karya sastera. Akhir sekali, wajarlah kesusastraan Melayu penting dalam bidang pendidikan kerana kemajuan sesebuah negara tidak hanya berasaskan ukuran pembangunan jasmani, sains dan teknologi, tetapi perlu mengambil kira aspek-aspek kemanusiaan dan kerohanian di mana semua itu dapat dikaitkan dengan kesusastraan Melayu. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Maka dengan rumusan yang diberikan daripada pihak kerajaan dan pembangkang sebentar tadi, berakhirlah sudah program debat kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada ahli-ahli panel yang sudi bersama untuk menjayakan program debat pada hari ini. Justru daripada saya, tidak kira berapa dekad akan berlalu, namun sebagai warga negara yang cinta akan bahasa dan budaya, tidak sewajarnya bagi kita untuk meminggirkan kesusastraan Melayu sebagai identiti negara. Juga suka untuk saya ingatkan bahawa setiap individu berhak untuk memberi dan mempunyai pandangan tersendiri. Kita boleh mendengarnya jika ia benar, maka kita akan ambil inisiatif untuk menambah baik apa yang kurang. Dan jika itu tidak benar, jangan sekali-kali untuk mempersendah pandangan orang lain, karena dari itulah
akan timbul perbalahan dan mungkin akan lebih berlaku salah paham dan perkara di luar jangkaan kita. Justru itu saja daripada saya, dan terima kasih.